Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ke perbahasan tentang topik kita pada hari ini, izinkan saya untuk membaca sepotong ayat Al-Quran untuk memberi gambaran kepada kita tentang topik yang akan dibincangkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bermaksud laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baiklah, sebelum saya membuka secara lebih lanjut dan lebih luas lagi tentang perbahasan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panelis kita pada hari ini, iaitu yang pertama, yang dihormati Profesor Madya Dr. Nuri Syafiah binti Sa'ari, iaitu pensyarah di Jabatan Syariah Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Apa khabar Profesor? Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami pada hari ini. Saya baik-baik saja, Alhamdulillah. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator dan pihak yang terlibat kerana telah menjemput saya sebagai salah seorang panel untuk membahaskan isu ragut dan rumpak ini kepada masyarakat. Dan bergandingan dengan beliau pada hari ini iaitu yang berbahagia Datuk Syafiqah binti Abdul Razak, merupakan pengarah pendakwaan negeri, pejabat penasihat Undang-Undang Negeri Selangor. Apa khabar Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini kita ingin membahas tentang topik kes jenayah ragut dan rompak. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang maksud jenayah, iaitu jenayah ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh individu ataupun kumpulan dengan niat hendak melakukan kesalahan tersebut. Dan atas sebab kesalahan itu, maka pesalah boleh dikenakan hukuman penjara atau denda ataupun siksa, ataupun boleh dikenakan hukuman mati jika terbukti kesalahan yang dilakukan. Baiklah, saya ingin mulakan dengan Profesor terlebih dahulu untuk kita mengupas secara lebih lanjut tentang hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah ragut dan rompak. Eloklah sekiranya untuk kita fahami terlebih dahulu definisi perkataan ragut dan rompak itu sendiri supaya kita jelas dengan perbezaan keduanya. Sebelum itu Profesor, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah yang telah saya bacakan sebentar tadi, melalui ayat tersebut jelas dengan perkataan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Walau bagaimanapun di dalam topik kita pada hari ini, kita ingin tekankan tentang jenayah ragut dan juga rompak. Mungkin Profesor boleh jelaskan adakah jenayah ragut ini termasuk dalam kategori mencuri? Adakah terdapat perbezaan di antara mencuri dan juga meragut? Silakan Profesor. Terima kasih moderator atas soalan tersebut. Okey, saya akan menerangkan tentang definisi ragut dan perbezaannya dengan mencuri dan merompak. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, saban hari kes jenayah ragut ini menjadi semakin meningkat dan lebih serius. Jenayah ini turut mengakibatkan kecederaan dan juga kematian pada mangsa yang terbabit. Akan tetapi masyarakat sering keliru tentang perbezaan di antara ragut, rompak dan mencuri. Di sini sedikit sebanyak saya akan menerangkan isu ragut dan rompak ini dengan lebih lanjut untuk membantu sebarang kekeliruan dalam masyarakat. Pertama sekali saya akan menyentuh kepada definisi ragut. Okey, ragut ia merupakan salah satu di antara kategori utama perlakuan jenayah jalanan selain daripada menyamun dengan bersenjata atau tidak bersenjata. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ragut ialah menarik dengan paksa, menyentak dan merenggut. Dalam erti kata lain, ialah menarik, menyentak dan mencabut secara paksa atau dengan kekuatan. Seperti yang kita sedia maklum, menurut pandangan masyarakat, jenayah ini sering disamaertikan dengan mencuri. Akan tetapi kita dapat lihat perbezaan melalui konteks definisi keduanya. Saya akan terangkan definisi mencuri pula. Mencuri di dalam bahasa Arab adalah sariqah yang bermaksud mengambil sesuatu secara sulit. Menurut syarak, mencuri adalah perbuatan seseorang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemiliknya. Ianya berbeza dengan merompak atau menyamun yang ditakrifkan sebagai mengambil harta orang lain dengan kekerasan, paksaan, unggutan atau ancaman. Mencuri juga merupakan suatu kesalahan yang berat dalam Islam kerana ia termasuk dalam perbuatan memiliki sesuatu harta secara batil dan hukumnya haram seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini bermaksud jenayah ragut ini juga berbeza dengan merompak. Secara ringkasnya yang boleh saya beritahu,
Merompak membawa maksud kepada serangan dengan tujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan secara terang-terangan dengan angkuh dan menggunakan kekuatan di kawasan-kawasan yang terpencil daripada bantuan. Ada juga diletakkan kategori-kategori di atas bagi penjenayah merompak ini yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh panel seterusnya selepas ini. Okey, menurut penjelasan saya sebentar tadi, kita akan dapat lihat perbezaan di antara mencuri, merompak dan meragut yang membawa maksud yang berlainan. Jenayah ragut ini juga tidak dapat disamaertikan dengan mencuri kerana meragut ini dilakukan secara terang-terangan dengan paksaan, manakala jenayah curi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemiliknya. Walaupun dari sudut pandangan kita perkara ini kelihatan sama, akan tetapi sebenarnya ia adalah perkara yang berbeza. Baiklah, saya tertarik dengan definisi meragut dan mencuri yang dikupas oleh Profesor sebentar tadi. Mungkin kalau kita hendak lanjutkan soalan ini, kita boleh fahami bahawa perkataan meragut dan mencuri ini adalah berbeza. Sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor bahawa ragut ini adalah perbuatan yang dilakukan secara memaksa, dalam erti kata ia dilakukan secara terang, manakala curi pula secara sembunyi. Jadi saya ingin bertanya kepada Datuk pula, dari sudut pandangan Islam, apakah definisi merompak sebenarnya? Mungkin Datuk boleh huraikan secara lebih lanjut. Okey, baiklah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, rompak sama erti dengan samun dan sakal. Rompak boleh juga dimaksudkan sebagai mengangkat senjata untuk mengganggu ketenteraman rakyat, sama ada membunuh, memeras dan lain-lain. Di dalam bahasa Arab pula, rompak ini dinamakan sebagai hirobah, sarqah al-kubra ataupun qat'u at-tariq, iaitu perompak. Hirobah dalam istilah syarak membawa maksud serangan yang bertujuan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan dengan cara terang-terangan serta menggunakan kekuatan di kawasan yang terpencil daripada bantuan. Terdapat beberapa pengertian menurut imam-imam mazhab, antaranya menurut mazhab Hanafi dan Maliki mempunyai pengertian yang sama. Rompakan ialah tindakan mengeluarkan senjata serta menakutkan orang di jalan-jalan di luar kawasan berpenduduk atau di dalamnya, sama ada dengan tujuan merampas harta benda orang atau tanpa tujuan tersebut. Imam Abu Hanifah menekankan bahawa rompakan tidak akan berlaku sama sekali di kawasan yang berpenduduk. Menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, rompak ini ialah tindakan keluar oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk merampas harta atau membunuh atau menakutkan orang dengan kekuatan ataupun kekerasan di sesuatu tempat yang tidak mungkin mangsanya mendapatkan pertolongan. Ia dilakukan oleh mukallaf yang tertakluk kepada undang-undang, termasuk ahli zimmi dan orang murtad. Huraian bagi istilah syarak, farsa menggunakan kekuatan di sini menunjukkan sekiranya jenayah yang dilakukan tersebut dibuat atas dasar kelalaian, seterusnya melarikan diri atau bergantung kepada kelemahan mangsa, jenayah tersebut tidak dikategorikan sebagai hirabah, tetapi ia dikategorikan sebagai rampasan, iaitu nuhbah dan seumpamanya yang mempunyai hukum yang khusus. Farsa di kawasan yang terpencil daripada bantuan adalah kawasan yang jauh daripada kawasan bandar atau kampung, yang sekiranya mangsa meminta tolong, suaranya tidak akan kedengaran oleh penduduk sekitar. Bagi jenayah yang dilakukan dalam jarak yang boleh didengar suara mangsa, ia tidak dikategorikan sebagai hirabah. Farsa mukallaf yang tertakluk kepada undang-undang mengenepikan kafir harbi. Oleh itu, kafir harbi tidak termasuk dalam kategori ini walaupun dia membunuh dan merompak. Dia sebenarnya boleh dibunuh dalam apa jua keadaan sekalipun. Walau bagaimanapun, apabila seorang kafir harbi memeluk Islam, segala kesalahannya sebelum ini diampunkan kerana Islam menghapuskan segala dosa. Baiklah, apabila kita berbicara tentang perlakuan jenayah, sedikit sebanyak kita juga akan terkesan dengan perbuatan jenayah tersebut. Mungkin definisi rompak yang telah dijelaskan oleh Datuk sebentar tadi memberi gambaran secara kasar kepada kita semua. Kesan buruk aktiviti rompak ini, mungkin Datuk boleh ceritakan kesan lebih jelas jika kes-kes seperti ragut dan rompak ini terus berluasa dan tidak dapat dibendung. Kesan berlakunya jenayah ragut dan rompak ini, yang pertama, menjejaskan ekonomi negara. Ekonomi negara akan terjejas kerana pelancong luar tidak sudi untuk datang melancong ke negara kita akibat negara kita yang tidak tenteram.
Kesannya industri pelancongan akan merosot. Pada masa yang sama, ini akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat. Industri pelancongan menyumbang kepada sektor yang lain seperti perhotelan. Sektor perhotelan tidak akan dapat sambutan yang hangat akibat industri pelancongan yang merosot. Hal ini menyebabkan rakyat menganggur akibat kekurangan sektor pekerjaan. Kesan yang kedua, masyarakat menjadi semakin huru-hara. Keselamatan seluruh masyarakat akan menjadi semakin teruk akibat jenayah ragut dan rompak. Bagi mangsa yang diragut dan dirompak, mereka akan menanggung kesengsaraan akibat kecederaan fizikal dan masalah kesihatan di samping mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri. Pastinya kesan mendalam akibat diragut dan dirompak sedikit sebanyak memberi kesan jangka panjang kepada mangsa tersebut. Bagi perompak dan peragut, mereka akan terus berleluasa dalam melakukan jenayah. Datuk dan juga Profesor, apabila kita berbalik pada tahun 1994 di mana Malaysia telah digemparkan dengan satu kes sejarah rompakan jongkong emas besar-besaran yang telah dilakukan oleh geng bersaudara yang digelar sebagai geng mamak, di mana hasil rompakan tersebut bernilai 12.8 juta dalam masa 20 minit saja, dan PDRM juga telah mengambil masa selama 11 tahun untuk memberkas kesemua suspek kes dalam rompakan tersebut. Menurut Profesor, apakah punca berlakunya kes-kes kecurian sebegini sedangkan kita tahu bahawa perbuatan ini adalah salah di sisi undang-undang negara dan juga agama? Okey, menurut berita semasa, walaupun dalam keadaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sedang berkuat kuasa, penjenayah termasuk peragut ini masih lagi aktif. Apatah lagi hari-hari sebelum tempoh ini berkuat kuasa. Apakah punca berlakunya jenayah ini? Yang pertama, apabila sikap masyarakat yang tidak mengambil penting akan keselamatan diri mereka sendiri. Individu ini tidak mengambil berat akan aspek keselamatan mereka, contohnya membawa wang ringgit yang banyak di dalam dompet atau tas tangan dan menjadikan mereka sasaran peragut. Selain itu, apabila mereka melalui jalan yang sunyi, lorong-lorong yang gelap tanpa menghiraukan keadaan sekeliling, mereka hanya ingin mengelak daripada berjalan di tempat yang sesak dan ramai orang. Perkara ini sering berlaku terutamanya pada golongan wanita kerana secara tidak langsung mereka ini menjadi sasaran yang mudah bagi peragut. Punca yang kedua, apabila berlakunya kegawatan ekonomi dunia. Seperti yang kita lihat, apabila virus COVID-19 melumpuhkan hampir kesemua ekonomi negara, hal ini bukan sahaja memberi kesan kepada negara kita Malaysia akan tetapi seluruh dunia. Kita dapat lihat sesetengah kilang atau syarikat yang terpaksa membuang pekerja mereka kerana kekurangan permintaan daripada pelanggan secara drastik dan juga ketiadaan wang untuk menampung kos membayar gaji pekerja apabila produk tidak dapat dijual. Ketidakupayaan pekerja dalam mencari kerja yang baru ini menjerumuskan mereka dengan jenayah apabila memikirkan mereka terpaksa menampung kos perbelanjaan keluarga, lagi-lagi yang masih mempunyai anak yang kecil. Yang ketiga, apabila kegagalan pihak berkuasa dalam menangani jenayah ini. Contohnya, kegagalan pihak berkuasa mengambil langkah yang efektif adalah punca kes ini menjadi semakin meningkat, seperti kekurangan kamera lintas tertutup di kawasan-kawasan berisiko tinggi seperti kawasan yang sunyi, lagi-lagi pada waktu malam, dan merisikokan keselamatan masyarakat yang lalu pada kawasan tersebut. Akhir sekali, kurangnya didikan agama adalah punca bagi jenayah ragut. Bagi masyarakat yang beragama Islam, kurangnya didikan agama terutamanya pada generasi muda memudahkan mereka untuk terjerumus pada jenayah ini. Amalan agama sesebuah masyarakat itu akan semakin dilupakan apabila mereka menjadi semakin moden. Kurangnya ketahanan diri seseorang untuk tidak melakukan jenayah dan mereka hanya mengambil jalan yang mudah tanpa keinginan untuk berusaha dalam mencari rezeki yang halal. Seterusnya, hilang rasa takut dengan balasan yang akan diturunkan oleh Allah jika melakukan jenayah ini, kerana ianya bersalahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangnya keimanan dalam diri mereka juga apabila tidak dapat menerima dugaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan memikirkan ketidakadilan kepada mereka yang melalui dan mengambil jalan yang singkat dengan melakukan jenayah ragut dan rompak ini. Allah sekalian, menurut perbincangan kita pada hari ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ahli panel kita, dengan info yang jelas kita dapati bahawa jenayah ragut dan rompak ini merupakan kesalahan jenayah yang berat di sisi agama kita. Syariat Islam telah ditetapkan untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta manusia yang merupakan ad-daruriyat al-khamsu, iaitu 5 perkara yang mendesak dalam
kehidupan manusia, sehingga kan setiap orang yang melanggar salah satu daripada masalah ini harus dikenakan hukuman yang ditetapkan syariat dan juga yang disesuaikan dengan pelanggaran tersebut. Salah satunya adalah penegakan hukum hudud yang menjadi salah satu keistimewaan ajaran Islam dan merupakan bentuk kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khuzkum fillahi laumatul laim." Yang bermaksud tegakkanlah hukum-hukum daripada Allah kepada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam menegakkan hukum-hukum kerana Allah. Mungkin Profesor boleh memberikan pencerahan tentang hukuman ataupun persyariatan yang termasuk di dalam Islam dalam kes jenayah seperti ini. Silakan Profesor. Okay, di sini saya akan menerangkan tentang hukuman jenayah bagi ragut dan merompak secara jelas. Bagi hukuman jenayah ragut di dalam Islam, jenayah ragut ini akan dikenakan hukuman takzir. Hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak melainkan diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman takzir ini adalah membawa maksud kepada takdib atau memberi pelajaran. Hukuman ini berbeza mengikut kesesuaian kesalahan yang dilakukan dan tidak ditentukan hukuman bagi mana-mana kesalahan. Perkara ini berbeza dengan hukum hudud dan qisas di mana hakim diberi hak penetapan untuk menjatuhkan hukuman kepada penjenayah. Hukuman bagi jenayah ragut ini tidak didapat dipastikan di dalam nas Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketentuan hukum adalah mengikut ketentuan hakim itu sendiri. Dalam jenayah ragut, perbuatan meragut itu dikira di bawah takzir. Sekiranya penyerahan itu dipaksa, kes itu merupakan kesalahan merompak. Apabila tidak dipaksa, ia termasuk dalam kategori meragut. Ini bermakna jenayah ragut bukanlah dikategorikan sebagai mencuri. Di dalam Islam, mencuri adalah mengambil sesuatu secara sulit. Ini bermaksud mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanan secara sulit dengan syarat-syarat yang tertentu. Mencuri juga adalah salah satu dosa yang besar dan hukumnya adalah wajib potong tangan bagi mereka yang berbuat demikian. Jenayah meragut seperti yang kita lihat adalah suatu paksaan dan dilakukan secara terbuka. Hal ini telah menjatuhkan syarat-syarat mencuri iaitu mengambil secara sulit. Disebabkan oleh itu, jenayah meragut diletakkan di bawah hukuman takzir di sisi Islam. Seperti yang kita sedia maklum, jenayah merompak ini adalah salah satu di bawah satu hukuman hudud. Akan tetapi hukuman jenayah ini berbeza mengikut kategori. Ada 4 kategori. Kategori yang pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak. Dia akan dihukum bunuh dan kemudian disalib selama 3 hari di tempat yang tinggi seperti kayu dan sebagainya. Ini adalah untuk memberi pengajaran kepada mereka. Kategori yang kedua adalah mereka merompak sahaja. Mereka akan dihukum potong tangan dan kaki secara bersilang. Sekiranya berulang, bahagian tinggal juga akan dipotong. Harta yang dirompak mestilah mencecah kadar yang ditetapkan dalam kesahan mencuri, iaitu suku dinar bersamaan 1.05 gram atau lebih atau sama nilai dengannya. Jika harta yang dirompak tidak mencecah jumlah tersebut, hakim boleh menentukan hukuman takzir yang sesuai. Kategori yang ketiga ialah membunuh tanpa merompak. Apabila perompak hanya melakukan pembunuhan terhadap mangsanya tanpa mengambil harta bendanya, dia akan dibunuh tanpa disalib. Kategori yang terakhir dan keempat, mereka hanya menakut-nakutkan tanpa merompak dan membunuh. Mereka akan dihukum sebagai penjenayah, akan dihukum mengikut hukuman takzir seperti dibuang negeri, penjara dan sebagainya, bergantung kepada pemerintah dan tiada tempoh yang tertentu yang ditetapkan bagi hukuman penjara. Malah pemerintah juga boleh memberi keampunan jika perlu. Jelas sekali apa yang telah dijelaskan oleh Profesor tentang hukuman takzir dan dasar pelaksanaannya mengikut apa yang telah ditetapkan. Bagaimana pula pandangan Datuk tentang perbezaan undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil dalam pelaksanaan hukuman ke atas pelaku jenayah ragut dan rompak ini? Silakan Datuk. Perbezaan undang-undang Islam dan undang-undang sivil bagi jenayah rompak. Menurut undang-undang Islam, jenayah rompak jatuh di bawah jenayah hudud yang boleh dikenakan hukuman had, dan bagi undang-undang sivil pula dinyatakan dalam Seksyen 390-1 yang menjelaskan bagaimana kesalahan mencuri dan pemerasan boleh menjadi rompak. Ia mempunyai persamaan dari segi unsur niat. Yang pertama, perompak berniat untuk merampas harta milik orang lain dengan senjata. Yang kedua, berniat untuk membunuh pemilik harta itu. Yang ketiga, mempunyai niat untuk mencederakan orang lain. Ia juga mempunyai perbezaan. Menurut undang-undang Islam, terdapat 4 pembahagian hukuman mengikut jenayah yang dilakukan.
Yang pertama, penjenayah yang membunuh dan merompak harta. Yang kedua, penjenayah yang membunuh sahaja dan tidak merompak harta. Yang ketiga, penjenayah yang merompak dan tidak mengancam nyawa. Yang keempat, penjenayah yang menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Hukuman ini telah diterangkan oleh Profesor sebentar tadi. Bagi Undang-Undang Sivil pula, terdapat pecahan perbuatan rompak mengikut konteks kanun kesesaan. Oleh kerana Seksyen 390-1 menyatakan, dalam segala rompak ada kesalahan mencuri atau pemerasan, melibatkan pelakuan mencuri atau memeras itu sendiri. Pelakuan atau cubaan merompak yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, iaitu rompakan secara berkumpulan, ia dijatuhkan dalam Seksyen 395, iaitu diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebat. Yang kedua, perbuatan menyebabkan cedera semasa melakukan rompakan, ia dijatuhkan dalam hukuman Seksyen 394 di mana hukuman sebat, denda dan penjara maksimum 20 tahun. Yang ketiga, merompak dengan menggunakan senjata sehingga menyebabkan kematian ataupun cedera, ia dijatuhkan dalam hukuman Seksyen 397 di mana 16 tahun penjara dan 15 kali sebatan. Seterusnya, melakukan pembunuhan semasa merompak boleh dijatuhkan dalam hukuman Seksyen 396 iaitu hukuman mati. Seterusnya, jenayah ragut. Kes jenayah ragut diklasifikasikan sebagai kes jenayah curi sekiranya ia tidak mendatangkan kecederaan kepada mangsa, tetapi ada kalanya ia boleh diklasifikasikan sebagai jenayah samun juga. Menurut Undang-Undang Islam, dikira di bawah hukuman takzir, dan Undang-Undang Sivil pula, ia dijatuhkan sebagai Seksyen 379 iaitu penjara 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kali kedua, seseorang itu boleh dihukum penjara, didenda atau disebat ataupun penjara dan disebat. Yang kedua, melakukan buat kali yang kedua atau seterusnya akan dikenakan hukuman sebat, penjara dan denda. Yang ketiga, hukuman sebat hanya dilaksanakan untuk hukuman yang melibatkan unsur-unsur keganasan sahaja. Bagi jenayah mencuri pula, menurut Undang-Undang Islam, dikenakan hukuman had dan menurut Undang-Undang Sivil, kesalahan mencuri mempunyai 5 kategori mengikut kanun kesesaan. Yang pertama, mencuri biasa. Yang kedua, mencuri dilakukan di dalam rumah kediaman. Yang ketiga, mencuri kenderaan bermotor. Yang keempat, mencuri yang dilakukan oleh seseorang kerani ataupun orang gaji terhadap harta majikan. Yang kelima, mencuri menyebabkan ketakutan, cedera ataupun mati. Dan kesemua kesalahan di atas akan dikenakan di bawah Seksyen 379 ataupun 379A1 ataupun 380 ataupun 381 dan 382, di mana kesalahan akan disabitkan sama ada penjara, disebat ataupun kedua-duanya sekali. Kesimpulannya, banyak perbandingan sama ada perbezaan jenayah ragut dan rompak menurut kanun kesesaan dan juga undang-undang Islam. Jenayah rompak ini termasuk dalam kesalahan hudud dan ragut dalam hukuman takzir. Masyarakat kini memandang hudud adalah hukuman yang kejam kerana mereka kekurangan maklumat tentang syarat-syarat pelaksanaan hukum hudud yang ketat. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ciptaan Manusia, Undang-Undang Islam lebih menyeluruh dan bersifat memberi amaran keras supaya umat Islam tidak sewenang-wenangnya melakukan kesalahan jenayah. Baiklah, dengan penjelasan pelaksanaan hukuman daripada kedua ahli panel kita pada hari ini, maka perbincangan kita pada hari ini telah pun sampai kepada penghujungnya. Baiklah, tuan-tuan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, antara hikmah pelaksanaan hukuman di dalam Islam ini adalah untuk menciptakan suasana aman
dan menjaganya dalam masyarakat, menolak keburukan, dosa dan juga penyakit pada masyarakat, kerana apabila kemaksiatan telah pun berleluasa, Allah akan menggantinya dengan kerosakan dan musibah serta dihapuskan kenikmatan dan juga ketenangan. Maka dengan itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sekian perbincangan kita pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.